Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat, ya saudara. Kenapalah saya punya ni tak tahu macam mana dia orang buat ni. Sebab teman-teman yang muncul ni nampaknya tak dapat nak tengok. Aduh. Kejap secara pembetulan, maklum sajalah saya ni bukan pandai sangat. Ini apa nak tengok ini apa? Wow. Baru nampak. Apa khabar Saudara Mio Talib, Saudara Syah Ibrahim, Saudara Bakar Ahmad, Joka, Syafi'i, Ismail, Rubidin, apa khabar Bi? Rosli Saidin, dari Parit Bunta, ya, Saudara Rosli Saidin, Saudara Zakaria Hashim, Saudara Muhammad Nazri Syafi'i, Abi Kwi, Abi Nur, Saudara Puan Mihrimah Jabar, Saudara Ahmad Termizi, selamat malam. Puan Intan Zalinda, terima kasih hadir. Mak Yusuf Hamzah, Cik Lah, Cik Ha. Jangan lupa saudara, saudara YC Lau. Jangan lupa saudara apa ni, YC Lau, air semakin berkarat di Kelantan. Ya. Like, share dan subscribe saudara. Dan jangan lupa juga subscribe di Instagram. Saudara Drang, saudara Rafsam, saudara Ahmad Map. Sebab saya khawatir kalau ada gangguan di Facebook, bolehlah saudara pergi ke Instagram. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Itu saja, lebih tak ada saudara. Saudara Alif Yamin, PH tak ada modal. Begitulah keadaannya. Puan Zainah Abdul Latif dari Seremban. Kita juga saudara Safri Nawawi, Cik Mat Mohaini, Puan Emily, Yauma Waras Hazrul, Azhar Tok Kaya, dan saudara Azrul ID di Instagram. Begitu juga saudara Yahya Ibrahim, Mama Taib, saudara Rosli Muhammad, Alimah Harun. Apa khabar anda semua? Syam Haji Nawawi, Awang Yusof, menuju akhirat. Tak ada suara? Macam mana tak ada suara? Ada suara tak? Saya ini di Instagram. Macam mana tak ada suara tu? Saya tak tahulah. Teman-teman di Instagram, ada tak ada suara ni? Nak saya perbetulkan pun, sukar saya nak perbetulkan. Saudara Bob Raizal, Badrul Zaman, Megat Zaharudin, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Kerana pencerahan saya harus diteruskan. Baik saudara, seperti biasa, saya harus melaporkan kedudukan dalam negara kita saat ini. Menurut laporan daripada saudara Riu dan juga saudara Jamil Idris, saudara, hari ini hari Isnin, semua mula bekerja, Dewan Negara pun dah bersidang tadi, tak banyak mana pun dibincangkan. Dan hari ini adalah 8 Ogos, dah 8 hari dah dalam bulan kemerdekaan ni, tak lama lagi sampailah hujung bulan Ogos, saudara. Dan ini juga merupakan hari yang ke-870 dalam bulan kemerdekaan. Virus corona masih lagi belum usai, ya. Puan Juwita Putih, Joka Hakarim, Anak Semantan, nak live dengan saya tak tahulah Anak Semantan. Saya minta maaf, saya tak reti. Saya cakap terang, ini kalau tak ada suara pun saya panik semacam, ya. Saudara Haji Makmur, terima kasih. Saudara Syam Haji Nawawi, katanya suara clear. Ini saya bila sebut kata tak ada suara, saya pun panik. Terima kasih kepada teman-teman yang berkesempatan. Saya menurut laporan daripada saudara Rio dan juga saudara Jamil Idris, semalam ada penurunan. Alhamdulillah, susutnya agak ketara juga. Daripada 4,684 kemarin, semalam jangkitan adalah 2,728. Jadi jumlah kumulatif warga kita yang dijangkiti oleh virus corona sudah pun 4,708,552. Dan mereka yang berjaya disembuhkan adalah 4,626,756 orang. Semalam merekodkan 6 kematian. Saya bila tengok begitu sedih, saudara. Tapi nak buat macam mana? Itulah takdir. Bagaimanapun saya haraplah kita pastikan
kita berusaha untuk memutuskan jaringan ini. Saudara Ismaili, Saudara Ating, Aziz Izam, Saudara Roslan Arifin, berusahalah kita untuk memutuskan jaringan ini secara bahaya. Dah masuk hari yang ke-870 dah. Bukan sehari, 870 hari dah COVID-19 ni melanda negara kita. Dan menurut laporan daripada Sir Rio serta Saudara Jamil Idris, terdapat peningkatan jangkitan di 3 negeri. Alhamdulillah 3 negeri saya yang meningkat, tetapi susut di 13 negeri. Selangor susut agak begitu mengembirakan sedikit, daripada 2,164 dia turun kepada 749. Di wilayah Persekutuan juga susut daripada 887 kepada 575. Di Sabah turut susut, tapi tak banyak mana, 267 susut kepada 265. Ini jangkitan semalam saudara ya. Jadi apa yang saya sebutkan itu getinya walaupun susut, tapi masih lagi ada jangkitan. Di Johor susut jangkitannya dan mereka yang dijangkiti berjumlah 116. Di Perak memang seronok tengok susut, tetapi jumlahnya ramai lagi, iaitu 245. Dan di Pulau Pinang memang tak cerai. Orang lain susut, dia meningkat pula, iaitu 201. Negeri Sembilan susut pada 146. Melaka juga susut 101 jangkitan. Dan Kedah ada peningkatan kepada 101. Sebab Kedah beberapa hari yang lepas dia tak banyak mana, tetapi semalam naik balik. Saudara, itulah yang saya dapat laporkan kedudukan COVID-19. Saudara, usai COVID-19, usai kita memberi pencerahan apa yang berlaku tentang kedudukan serangan COVID ini, kita masuk segmen sedikit, segmen e-commerce. Izinkan saya untuk mewawarkan produk sahabat-sahabat kita. Jadi kalau mereka yang punya produk untuk diwawarkan, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Al-Azhar dia cuma meniaga haruman setangi bakur, macam kemian tu saudara, daripada Timur Tengah. Begitu juga dengan minyak wanginya berasaskan kayu gaharu, serta gula O. Gula O ni elok saudara untuk dimakan kerana ia tidak punya kalori. Jadi kalau mereka yang runsing tentang kencing manis, eloklah ambil gula O untuk kesihatan saudara. Dan kalau saudara tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh berhubung juga dengan Siti Farehah di talian 0177114300. Kalau berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, nak dapatkan bekalan buah-buahan grade A, harganya lebih murah daripada pasar ataupun pasar raya, hubungi Syauqi di talian 0121-357-5703. Saudara, buah-buah itu akan terus dihantar ke rumah saudara. Ini bagi mereka yang tinggal di perkisaran Lembah Kelang, Saudara Syahmi Ahmad, Saudara Rahmat, Saudara Murad, Saudara Rohani Jonit, Puan Rohani Jonit, Saudara Hashim Matan, Saudara Yusuf Asim. Dan ini makanan kegemaran saya. Saya cukup suka makan ni saudara. Memang sedap, iaitu popiah sira Lady Maria. Harga memang harga cukup patut. Murah, rasanya pedas, rangup, manis, leka bila kita makan. Hubungi Saudara Nizam di talian 019-435-1203. Itulah saja e-commerce kita saudara hari ini. Dan kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini sekadar panduan saudara ya. Jangan kata saya ni ustaz. Banyak kawan-kawan kata bila saya belajar agama, saya kata memang saya kecil belajar agama, tetapi saya tidak mendalami. Saya English scholar. Jadi sebab itu kadang-kadang nak sebut dalam bahasa Arab pun tak berani nak sebut, takut salah maksud, salah pengertiannya. Saudara, bahasa Arab ini terlalu tinggi. Saya tak ada kesempatan belajar, walaupun saya merangkak lah baca Al-Quran ni dalam usia sebegini. Tetapi yang saya wawarkan apabila saya lihat teman-teman menghantar kiriman untuk perkongsian kita bersama. Kerana hari ini kita bercakap soal tentang dosa. Saudara, dosa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak dan perintah Allah. Meskipun satu perbuatan itu dosa kecil, tapi apabila dilakukan berulang kali dan dengan sengaja,
pastilah ia semakin lama semakin menggunung dan akhirnya terjadilah dosa besar, saudara. Zizi Buhari, Syahrudin, Yahya Armin. Pengaruh dosa ini boleh diibaratkan seperti sengatan kalajengking, yang kecil ataupun yang besar. Kedua-duanya mendatangkan kesakitan dan berisiko. Tetapi risiko sengatan kalajengking yang kecil itu sudah tentu berbeza dengan sengatan kalajengking besar, kerana ia lebih parah dan menyakitkan. Begitulah analogi antara dosa kecil dan dosa besar. Apa juga perbuatan yang bertentangan dengan hukum Allah sudah pasti berdosa, saya. Cuma yang membezakan ialah sama ada dosa itu dosa kecil ataupun dosa besar, bergantung kepada jenis dosa yang dilakukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang mukmin berbuat satu dosa, maka dosa itu menjadi sebuah noda hitam pada hatinya. Seandainya ia menyesalinya, itu memohon keampunan, maka hilanglah noda itu. Jika ia tidak menyesali perbuatan itu, maka noda itu akan membesar dan membesar sehingga menutupi seluruh hatinya. Itu riwayat daripada Abu Hurairah. Jadi apabila sekeping hati kita diselaputi oleh noda hitam, sudah tentu tiada lagi titik cahaya menembusinya. Oleh itu, apa juga peringatan Allah, walau melalui Al-Quran sebagai petunjuk, sukar diterima dan meresap ke dalam hati. Itulah dia apabila hati kita sudah mati. Saudara, sama ada kita menyedari atau tidak, sebenarnya kita hampir setiap hari melakukan dosa. Tidak kiralah sama ada dosa itu dosa kecil atau dosa besar. Namun Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan sentiasa memberi peluang kepada hamba-Nya untuk bertaubat jika melakukan dosa. Hidayah Allah itu tidak akan datang berulang kali. Kalau kita sedar kita buat dosa, kita bertaubat, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saudara Net Mazir Asyik Atam Ajau, saudara di Instagram. Jangan lupa like and share dan subscribe. Saudara Iskandar Zulkarnain, Rosli Dahman, saudara Mak Zamari, saudara Al-Aziz, tulisan kecil. Saya ni mata orang tua, saudara. Baik, saudara. Apa pula kata saudara Cikgu Hibil dalam kiriman mutiara katanya? Kata Cikgu Hibil, kalimat paling dibenci oleh Allah adalah apabila ketika dia menerima kata-kata nasihat, lantas ia menjawab, urus saja dirimu sendiri. Itu kalimat yang dibenci oleh Allah. Bila ada kawan-kawan menasihat, maka dia menjawab, alah, ini kau jaga diri kau sudahlah. Itu maksudnya. Inilah kalimat yang paling dibenci oleh Allah. Seharusnya kalau orang beri nasihat, kita ucapkan terima kasih, kita berusahalah untuk memperbaikinya. Bukan kalimat paling dibenci oleh Allah adalah apabila ketika dia menerima kata-kata nasihat, lantas dia menjawab, urus saja dirimu sendiri. Itu orang yang sombong, bongkak. Saudara, hayatilah kata-kata mutiara kiriman Cikgu Hibil itu sebagai pedoman kehidupan kita, kerana kita semakin hari semakin hampir. Kita usia terus meningkat, saudara. Macam mana yang selalu saya katakan, sewaktu semalam tidak mampu kita beli lagi, saudara. Dan besok pasti akan datang. Hari ini hari yang penuh dengan realiti. Dan kalau kita sedar, kita segera memohon keampunan. Moga esok hari kembali bercahaya, saudara. Baik, saudara. Dalam keadaan begitu, saya harus mengingatkan pimpinan negara, janganlah berbelanja tanpa had, kerana kita khawatir dan kita bimbang negara akan muflis, saudara. Tajuk bicara kita malam ini, api kebencian bersemarak. Apa yang saya maksudkan dengan api kebencian? Sabar dulu, kita santun pantun Pak Nazil yang mengantar kiriman daripada Perlis. Kata Pak Nazil, sepat padi si sepat ronggeng, ikan mambu si ikan tongkol. Serba jadi sehati bergeng, hidup berpadu serta bersekongkol. Kalau orang tu dia bersekongkol, dia adalah kumpulan-kumpulannya. Katanya lagi, beli bendi si kacang benda, bakar ketuka si anak pari. Dilantik si kandi sebagai kadir, jangan meluka orang memberi.
Ini kalau kita lantik ini Puteri UMNO dan sebagainya, jangan kita lukakan hati mereka. Kader itu maksudnya anggota terlatih, menjadi asas anggota baru, kata Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil, kiriman pantun anda. Begitu juga saya ingin menyantuni pantun daripada sahabat kita, seorang anak muda, saudara Nordin Malik daripada Perak Tengah. Katanya, budak-budak pergi mengaji hendak belajar rumah tok guru. Tiada salah banyak mengkaji, terlebih kaji hidup keliru. Kalau banyak sangat kaji itu kaji ini, fikir itu fikir ini, akhirnya keliru. Itu teguran saudara Nordin Malik. Katanya lagi, sepoi gemalai angin bayu, gugur ke bumi daun dedalu. Malang nasib orang Melayu, hidup bertelagah sejak dahulu. Jadi sebagai anak muda, dia melihat sejarah bangsa kita ni dari dulu lagi bertelagah. Kalau kita selalu bersengketa, akhirnya Empire Melayu pun boleh hancur. Apatah lagi negara kita yang baru mencapai kemerdekaan tak begitu lama. Tak sampai usianya 100 tahun, saudara. Baik, saudara. Terima kasih, saudara Nordin Malik. Kita masuk segmen Gedung Ilmu. Sedikit ilmu yang saya titipkan daripada petikan buku yang berjudul Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri, karya Pendeta Zakbar, ataupun lebih dikenali sebagai Zainal Abidin bin Ahmad. Beliau merupakan tokoh pemikiran bangsa Melayu abad ke-20. Ya saudara, menurut Allahyarham Zakbar, warga bangsa kita, itu orang Melayu, masih kekurangan memiliki sifat kuat berusaha, bekerja dan berbuat sendiri sesuatu kewajipan dengan penuh yakin akan kebolehan diri sendiri, sama ada soal duniawi maupun soal beragama. Kata-kata masih ramai yang meletakkan persoalan atau tugas berat dengan berharap, bahkan meletakkan seluruh persoalan kehidupan kita pada orang lain tanpa mahu memikul beban tersebut, meskipun kita dianugerahkan akal dan fikiran yang mulia. Menurut Pendeta Zakbar lagi, lebih mengecewakan, masih ramai meletakkan segala-galanya pada ketentuan ilahi tanpa mahu berusaha. Di samping itu, mengharapkan datangnya bantuan dari pihak berkuasa, iaitu pemerintah atau kerajaan, untuk sentiasa menjadi bangsa yang meminta-minta. Dari dulu lagi, Pendeta Zakbar menegur bangsa kita. Sedangkan Allah telah menetapkan bahawa tiap-tiap diri akan menerima balasan baik atau buruknya hanyalah kesan dari apa yang kita kerjakan. Buat baik, maka dapatlah baik. Buat jahat, tunggulah balasannya dari Allah. Itu kata Pendeta Zakbar. Apa-apa pun terletak pada tangan kita sendiri, saudara. Terima kasih Tan Sri Johan Jaafar atas kiriman buku tersebut. Saya cuba untuk menterjemahkan mengikut bahasa saya supaya mudah faham. Kalau nak gunakan bahasa zaman tahun-tahun 70-an, 60-an dulu tu, sukar warga generasi hari ini untuk memahaminya. Ya, kita sambung lagi malam besok, saudara. Baik, saya mesti memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini, sebab saya tengok adalah 3-4 suntingan yang tersiar dalam YouTube dan sebagainya. Maka setiap suntingan yang anda lakukan adalah menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Begitu juga sebarang komen-komen anda. Perlu diingat, saudara, anda harus bertanggungjawab atas apa yang anda tulis. Sebab itu saya mengharapkan agar anda nak komen apa pun, pastikan kita mengikut peraturan ataupun ketetapan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi, saudara. Jika tidak, susahlah. Saya tak tanggungjawab. Itu terpulang pada anda. Kerana saya tak ada kemampuan untuk menilai ataupun untuk memantau ke semua komen-komen yang anda lakukan maupun suntingan anda. Ingat, ini pencerahan politik bermatlamatkan untuk sekadar memberi informasi dan pencerahan. Tak lebih daripada itu. Tiada bayaran yang saya terima, tiada bayaran yang saya minta. Paksi kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau anda bersetuju, alhamdulillah. Kalau tak bersetuju pun tidak mengapa bagi saya. Andainya anda mahu menyantuni persoalan yang saya lontarkan, maka gunakanlah bahasa yang molek, insya-Allah saya akan santuni anda. Tapi janganlah gunakan bahasa-bahasa yang bukan melambangkan bangsa kita, bangsa yang mulia dan berbudi pekerti.
Ingat saudara, kita warga harmonis, warga cinta damai saudara. Hari ini cuaca nampaknya baik, tak adalah sejuk sangat. Cuma saya melihat sejak akhir-akhir ini, bila panas waktu siang, malam, waktu subuh, memang sejuknya menggigil. Ini yang dikatakan bahawa perubahan iklim, climate changes. Negara kita sekarang ni sudah pun mengalami climate changes yang tidak menentu. Sebab itu berhati-hati. Sediakan selimut yang tebal bila anda tidur, kerana waktu pagi. Yang paling penting saudara, saya ingin berpesan, tutuplah kaki anda. Nak suruh tidur pakai stokin, tak eloklah. Sediakan gebar, selimut, tutuplah kaki anda supaya sebab badan kita ni sejuknya datang daripada kaki baru terasa ke atas. Dan saudara, tambah-tambah lagi bagi teman-teman yang berusia seusia dengan saya, warga emas, khawatir nanti boleh mendatangkan musibah saudara. Baik. Hari ini saya menerima satu pernyataan ataupun kiriman yang agak menggusarkan. Ia menyangkut soal ekonomi saudara. Kerana menurut Kenanga Securities Research, dalam satu nota hari ini, kabarnya bahawa firma penyelidikan itu percaya bahawa pimpinan atau Kementerian Kewangan bakal ada lagi kenaikan OPR. Sebab macam mana apa yang berlaku di Amerika dan sebagainya. Berdasarkan jangkaan bahawa kadar inflasi negara kita akan berada pada purata melebihi paras 4.0% pada separuh tahun kedua 2022 ataupun 2H22, berikutan kenaikan harga makanan di tengah-tengah peningkatan kos import. Ini dapatan daripada pakar penyelidik ekonomi. Jadi kita sewajarnya mengambil iktibar atas pandangan ini saudara. Kalau OPR terus naik, maka mereka yang berhutang dengan bank pasti akan lebih terkesan kerana ia melibatkan kadar bayaran bulanan serta faedah hutang bank tersebut. Saudara, berjimat-jimatlah. Jadi kepada pihak institusi perbankan, institusi kewangan, Kementerian Kewangan, tolonglah lihat. Janganlah kenaikan ini OPR itu okey, kerana itu yang diperlukan oleh kerajaan, tetapi janganlah sampai ia menekan kehidupan rakyat yang sedia tertekan. Untuk saya melaporkan tentang harga barangan dah tak perlu dah. Semua orang tahu dah sekarang ni. Jadi bila saya cakap benda begitu nanti orang nak bosan. Tak ada kerja lain. Kita ni cerita benda yang sama. Tidak ada noktah setakat hari ni, nampak gayanya saudara. Dan hari ini juga saya tengok sesuatu yang agak memeranjatkan. Apabila akaun Telegram peribadi yang muat-muat Perdana Menteri juga kena godam. Jadi artinya sekarang ni kawalan keselamatan dalam sektor media sosial ini nampak gayanya perlu diperketatkan. Nampak gayanya kalau akaun Telegram peribadi milik Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri digodam oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, bagaimana orang lain? Kerana menurut Yang Berhormat, beliau memaklumkan perkara itu menerusi siapan di Twitter yang meminta mereka yang menerima mesej daripada akaun berkenaan supaya mengabaikannya dan kalau boleh membuat laporan kepada pihak berkuasa. Ditulis itu, perhatian, akaun Telegram peribadi saya telah digodam oleh individu tidak bertanggungjawab. Mohon laporkan kepada pihak berkuasa dan abaikan sebarang mesej yang diterima daripada akaun berkenaan. Dan saudara, ini bahaya. Sebab kalau akaun yang membawa Perdana Menteri, rakyat akan percaya nanti, susahlah nak mentadbir negara ni. Saudara, kejadian telefon bimbit atau media sosial yang membabitkan ahli politik ini bukan perkara baru. Kali ini mangsanya adalah Perdana Menteri sendiri. Pada Januari tahun lalu, talian telefon aplikasi WhatsApp anggota Parlimen Padang Trap yang juga menteri Datuk Mahathir Khalid dilaporkan turut digodam. Menurut pegawai khasnya, penggodam turut mengubah gambar profil WhatsApp Datuk Seri Mahathir Khalid dengan gambar monyet sedang menghisap rokok. Jadi kurang sebulan lepas itu, talian Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail pula mengesahkan bahawa telefon bimbitnya juga turut digodam
oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Sedangkan Telegram merupakan aplikasi sembang yang serupa seperti WhatsApp dengan pengenakanan kepada ciri-ciri keselamatan kerana ia membenarkan ciri penyulitan hujung ke hujung, end-to-end, dan mesej pemadaman sendiri. Tetapi nampak gayanya itulah yang telah digodam sekarang ni. Jadi saya mengharapkan dan kita mengharapkan agar keselamatan pengguna telefon, dan kalau anda menerima mesej sesuatu, sila perhatikan. Kalaulah tiba-tiba anda terima mesej daripada Perdana Menteri, siapa kita yang wajar mendapat mesej daripada Perdana Menteri? Tentulah ada udang di sebit batu. Lebih-lebih lagi sekarang ni saudara, scammer. Banyak saya tengok teman-teman kita akhirnya mengalami kehilangan wang mereka. Jangan sambut sebarang telefon yang tidak dikenali. Sebab itu saudara, kadang-kadang bila saudara telefon saya, nama saudara saya tidak key in, saya minta maaf, saya tak jawab. Kerana saya pun khawatir juga, bukan ada duit sangat pun. Adalah RM50-60 dalam bank. Tapi dalam usia saya ni, kalau RM50 hilang tu tak boleh tidur seminggu saudara. Bayangkanlah teman-teman kita yang hilang RM100,000, RM50,000, menangis tak berlagu saudara. Baik saudara, kita masuk sedikit tentang kenyataan UMNO Putrajaya. Semalam saya dengar juga. Saya tak tahulah sejauh benar tak benar. Facebook yang tular dalam media sosial Parti Pembangkang yang mengatakan bahawa UMNO Putrajaya akan turut menyokong. Mereka juga akan turut bersama-sama dengan Kongres Kesatuan Pekerja, iaitu QPEC, sekiranya diadakan piket di sekitar Putrajaya. Saya mengharapkan kalau boleh janganlah ada. Maklum sajalah sekarang ni bukan masanya yang sesuai. Betul pun kita tahu bahawa UMNO bersama dengan rakyat tidak boleh dipisahkan. Jadi menurut katanya kali terakhir kerajaan ada membuat penetapan gaji minima sekitar 1,200 yang sebelum ini diperkenalkan pada tahun 2013. Jadi kepada pimpinan negara, lihatlah, jangan dibiarkan berterusan, rakyat susah. Saya nak menekankan mesti dibayar dan sebagainya. Saya tahu kedudukan kewangan negara. Memang sekarang ni kita berada dalam keadaan sulit. Sukar untuk pimpinan negara untuk memenuhi permintaan. Tapi nak buat macam mana? Itu adalah dalam keadaan negara yang terlalu sukar sekarang ni. Rakyat susah. Saudara Isa Simi, lawan tetap lawan. Tak apalah anda lawanlah. Saudara. Cuma hari ini agak menariknya semalam apabila saya melihat kenyataan Menteri Komunikasi Tan Sri Anwar Musa bila dia kata bahawa isu mengenai Perikatan Nasional menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri tidak perlu dibangkitkan, katanya. Jadi saya kata, apakah beliau menjadi jurubicara Perikatan Nasional? Dulu selama ni dia bercakap bagi pihak UMNO. Sekarang ni mungkinlah kerana dia sebagai Menteri Komunikasi, mungkin ketagih nak bercakap. Dia bercakap lah bahawa dia kata Perikatan Nasional masih lagi sebahagian daripada kerajaan. Dan mereka tetap menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Saya ketahulah bila Tan Sri Anwar Musa bercakap seolah-olah bagi pihak Perikatan Nasional. Sepatutnya benda-benda begitu, sebab saya katakan kadang-kadang ada perkara yang boleh dilontarkan, ada perkara ayatnya biar kena betul. Jadi saya tak tahulah bagaimana nak ditegur. Kadang salah tegur nanti marah kita yang bukan. Bila dia kata Perdana Menteri tidak seharusnya ditekan untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15, pun saya geleng kepala. Siapa menekan? Cuma rakyat merasakan bahawa pimpinan negara hari ini berada dalam keadaan limbo. Sebab itu jalan penyelesaian yang kita lihat adalah dengan mengadakan pilihan raya umum sebagai penyelesaian kepada permasalahan yang kita hadapi. Apa saja pun kita merasakan dia berada dalam kabinet, dia lebih tahu daripada kita. Tetapi apa saja yang kita rasakan bahawa yang akan cuba dilontarkan, dilakukan oleh Perdana Menteri, pastilah akan mendapat tekanan daripada parti yang bukan sealiran dengan UMNO. Kerana Datuk Ismail Sabri mewakili parti UMNO. Apa kata pimpinan daripada PBM, apa kata pimpinan daripada PAS. Jadi itu keadaannya. Jadi solusi ataupun permasalahan ini yang terbaik adalah dengan mengadakan
pilihan raya umum. Serahkan balik mandat pada rakyat. Dan jangan lupa bahawa Datuk Ismail Sabri juga adalah ahli Majlis Tinggi UMNO. Ahli Majlis Tinggi UMNO dulu pun telah memutuskan bahawa kita mahu selepas 6 bulan mentadbir menjadi Perdana Menteri, beliau kenalah buat panggil pilihan raya. Itulah juga syarat yang diletakkan oleh UMNO sewaktu memberi sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin usai langkah Sheraton. Pada waktu langkah Sheraton itu berlaku, UMNO tegas menyatakan mahu diadakan pilihan raya umum, pulangkan balik kuasa daripada rakyat. Tapi apabila pihak istana kata nanti dulu, keadaan tak sesuai, pandemik, okey, maka naiklah Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Waktu itu UMNO meletakkan syarat bulan Ogos, tahun lepas lah, dalam tempoh 6 bulan, hendaklah selepas itu diadakan pilihan raya. Tan Sri Muhyiddin berdegil. Jadi UMNO tak ada cara lain, maka tarik sokongan. Begitu juga dengan kehadiran Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Tentulah Majlis Tinggi UMNO menetapkan syarat yang sama. Takbirlah untuk sementara, tetapi lepas 6 bulan panggil pilihan raya sebagaimana yang diminta waktu mereka mahukan yang Muhammad Teguh Razali menjadi Perdana Menteri waktu itu. Syaratnya, tapi tak tercapai, dapat pada Datuk Ismail Sabri. Jadi kena ingat, jadah waktu 6 bulan panggillah pilihan raya. Tapi bila katakan bahawa tekanan, siapa yang menekan? Jangan sampai pula nanti UMNO sendiri tarik sokongan. Macam mana berlaku yang dialami oleh Tan Sri Muhyiddin. Itu beratlah saudara. Jadi sebab itu saudara, saya menerima banyak persoalan. Ada pelayar kita, saudara Ibrahim Cha, dia bertanya pada saya. Dia kata minta maaf lah, dia kata cuma dia nak bertanya, apakah naib presiden seharusnya mendengar cakap presiden kalau dalam parti, dan bukannya presiden dengar cakap naib presiden. Nah, saya nak jelaskan di sini ada pembagian kuasa. Dari segi kerajaan, kepimpinan kerajaan, memanglah kita sebagai rakyat, kita harus akur kepada kenyataan-kenyataan ataupun kehendak yang amat bawa Perdana Menteri. Tetapi dari segi berparti, Datuk Ismail Sabri jangan lupa, beliau sebagai naib presiden. Jadi apa yang diungkapkan oleh presiden serta Majlis Tinggi, dia kena akur. UMNO telah pun membuat perakuan bahawa kita nakkan segera pilihan raya umum. Jadi suka tak suka dia kena memilih sama ada melayan kehendak parti ataupun kehendak diri dia sebagai Perdana Menteri. Sebab kali ini dia hadir sebagai Perdana Menteri bukan seperti zaman UMNO dominan. Dulu okey. Bila UMNO tu mempunyai kuasa majoriti. Saudara, tak kisahlah majoriti tu tak sampai 2/3 pun tak mengapa, tapi majoriti. Segala dasar-dasar dibuat, kehendak UMNO dapat disantuni. Tapi ini tak berlaku sekarang. Jadi dalam keadaan begini, beliau harus ingat di mana kedudukannya. Sama ada beliau sebagai orang UMNO, orang parti, ataupun nak terus jadi Perdana Menteri. Kalau nak jadi Perdana Menteri nanti, tak payah balik pada UMNO lah. Tak apa, tak ada masalah. Teruskanlah karier anda sebagai Perdana Menteri. Saya tadi kira juga, ini dah bulan Ogos. Ogos, September, Oktober, November, Disember, Januari, Februari, Mac, April, Mei. 9 bulan. Katalah Julai lah katakan. 10 bulan je lagi. Suka tak suka, tarikh itu akan sampai. Perlu apa dienjak-enjak lagi? Ini yang saya merasakan pandangan daripada persoalan yang dilontarkan oleh Saudara Ibrahim Cha tu betul. Nak dengar cakap siapa sekarang? Well, dia sebagai orang parti, sebagai naib presiden parti, dia kena dengarlah cakap Majlis Tinggi yang dipimpin oleh Datuk Seri Hamidi sebagai presiden. Bukanlah kena nggih semacam. Kerana presiden ni juga akan menurut apa yang digariskan oleh Perdana Menteri. Ini satu bentuk kerjasama parti. Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan Tun Mak Hassan akan jaga kerajaan. Beliau akan takbir sebaik mungkin. Tapi kita sedar pentadbiran beliau dalam keadaan yang rapuh. Bila-bila masa saja kita boleh mengelosor saudara. Sebab itu saya juga mendapat pandangan daripada Cyber Trooper. Dia kata dalam keadaan sekarang ni, untuk menang lah, dalam keadaan sekarang ni, dengan apa yang bergolak, yang berlaku pada negara sekarang ni, apabila banyak isu-isu yang dilontarkan oleh parti pembangkang, agak sukar untuk UMNO Barisan Nasional memperoleh kejayaan yang besar. Saya juga ada dalam nota saya ni, saudara. Macam saya lontarkan malam tadi. Maksimumnya banyak mana kita berdapat.
Jadi macam mana yang berlaku di Selangor lah. Ada orang mengatakan kita boleh mampu untuk merampas Selangor, tapi dalam keadaan sekarang ni isu timbul lagi. Kita dah waktu yang baik kita adakan pilihan raya, tak nak buat. Mula-mula dulu memanglah kita ada advantage, ada kelebihan kalau kita mengadakan pilihan raya waktu itu. Tapi sampai sekarang tak timbul-timbul pun. Tetapi sekarang ni timbul benda baru yang turut menggugat, walaupun benda tak betul. Apabila mereka melontarkan sama ada fitnah ataupun sekadar cakap-cakap, pun boleh jadikan isu politik. Awal pagi tadi saya terima panggilan daripada teman-teman saya dari Lumut. Dia bertanya pada saya, bagaimana kedudukan sekarang ni? Dia kata memanglah nampaknya dulu ruang untuk seandainya Dr. Zamri bertanding Parlimen Lumut tu, ruang untuk menang ada. Tapi bila timbul isu LCS, iaitu kapal yang dilontarkan oleh Rafizi, sudah pun meledak. InsyaAllah saya akan cuba tengok nanti kupasan-kupasannya. Saya mengatakan isu benda tu apa yang dilontarkan tak betul. Soalnya betul tak betul sudah jadi perbualan kedai kopi. Rakyat biasa dia tak nampak, dia tak tahu dari segi teknikal dan sebagainya. Tapi bila katakan 9 bilion habis, rakyat mudah percaya. Yang inilah yang Mak Perdana Menteri kena lihat. Sekarang ni nampak sangatlah seolah kita ni macam tak ada keyakinan. Tetapi ini memberi keyakinan kepada Parti Keadilan. Saya dah bagi tahu dulu. Selepas pilihan raya Johor, sepatutnya waktu itu keadilan tidak begitu bermain. Adakah pilihan raya? InsyaAllah ada peluang untuk menang besar. Tapi dengan keadaan sekarang ni, Parti Keadilan mereka sudah pun mula bangkit. Sepatutnya kita nakkan UMNO bangkit. Tapi dengan melewatkan tarikh pilihan raya, rakyat pun bosan. Ahli peringkat bawahan, warga akar umbi pun nampak bosan saudara. Jadi dalam keadaan sekarang ni, kita menjadi tak menentulah. Sebab itu saya tengok kenyataan macam mana kenyataan Zuraidah. Memanglah saya dah beri ulasan, tidak mungkin Barisan Nasional boleh menerima Parti Bangsa Malaysia PBM pimpinan Zuraidah Kamarudin menyertai Barisan Nasional. Jadi dia bergerak cegas, cepat. Dia kata kalau UMNO dah tolak, dia segera menghampiri parti ataupun gagasan tanah air. Itu dia dengan Dr. Mahathir. Tak apalah, kita kata sila care, tak ada masalah. Sila care untuk hilang wang pertaruhan. Tapi dalam keadaan begini, saya melihat apa sahaja pun bila mereka mengatakan kedudukan Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri tidak akan terjejas, kerana masih mempunyai sokongan majoriti di kalangan ahli parlimen menerusi memorandum persefahaman dengan Pakatan Harapan. Ini kenyataan daripada Setiausaha Agong, ini DAP. Saya selalu mengatakan, percaya boleh, dengar boleh, percaya jangan. Sebab mereka penuh dengan liku-liku seni percaturannya. Menurut Setiausaha Agong DAP, Anthony Loke Siufok, dia menjelaskan dalam MOU sebut, Datuk Ismail Sabri tidak akan kehilangan majoriti meskipun Perikatan Nasional atau Parti Peribumi Bersatu menarik balik sokongan terhadap beliau. Jadi apakah benar, apakah ikhlas kenyataan tersebut? Dia kata, saya dengar kenyataan dia. Bagi kita, kalau PN tarik balik sokongan, maka Datuk Seri Ismail Sabri sudah hilang majoriti. Tapi dia ada MOU dengan PH, Pakatan Harapan. Kalau itu berlaku, kita akan bincang. Dan kita akan putuskan. Jadi melebarkan lagi tekanan. Dalam tempoh 7-8 bulan je lagi. Jeda waktu lebih kurang 9 bulan je, habis dah. Kenapa diizinkan? Tapi Pakatan Harapan tidak akan membuat sebarang komitmen, katanya Anthony Loke. Kita tunggu dan lihat. Kalau ia berlaku, kita akan bincang apa tindakan seterusnya. Jadi ini gambarannya, saudara. Sebab itu ada kawan-kawan bertanya dengan saya, berani ke Tan Sri Muhyiddin tarik sokongan? Itu memang dia memang terkenal dengan sekejap tarik, sekejap sokong, sekejap tarik, sekejap sokong. Dengar cakapnya, macam di Melaka itu lah. Kita tekan lagi butang, runtuh. Silalah tekan, tak ada masalah. Tapi nampak, sebab itu UMNO tidak mahu menekan, kerana kita tak mahu dilihat sebagai budak jahat. Tapi bagaimanapun, ni Abang Perdana Menteri kena lihat, kena dengar
peringkat akar umbi, jangan bagi warga di bawah letih. Kalau tak nanti Presiden dah bagi tahu, seandainya kita masuk gelanggang, kita menang, dia akan kekal sebagai Perdana Menteri. Tapi kalau nak dengar cakap orang keliling kelalang lagi, melengahkan lagi tarikh pilihan raya, habis huyup semua. Sebab saya tidak nampak kita mampu untuk menubuhkan kerajaan. Saya tak nampak. Dan macam mana saya kata malam tadi lah. Semalam saya dah bagi tahu terdapat lebih kurang 58 yang paling tinggi. 58 saja yang betul-betul kita yakin boleh menang. Macam mana nak tunggu kerajaan? Dan mengharapkan 32 kawasan parlimen lain yang dalam keadaan samar-samar. Yang sama-sama ini lagi dilewatkan huyup. Sebab rakyat pun dah malah dah. Saya dah bagi tahu, banyak kawan-kawan beritahu pada saya, dia kata betul ke bacaan saya. Malam tadi pun ada teman tanya, dia kata tak betul. Saya nak bagi tahu, sebenar-benarnya memang ada penambahan. Dari segi data yang saya ada, memang ada penambahan sekitar 10 ke 20% pengundi baru. Terdiri di kalangan pengundi usia 18 tahun ke atas dan pengundi secara otomatis. Artinya dia tak daftar pun, dia tetap ada dalam senarai Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi saya katakan pada mereka, kalau sepanjang tahun yang terdahulu, mungkin mereka dah berusia 30 tahun, berusia 40 tahun, berusia 50 tahun, pun mereka tidak mau berdaftar, secara otomatis pun dia tak akan turun mengundi. Ini yang berlaku apabila dihitung jumlah pengundi, macam di Melaka, macam di Johor Bahru, di Johor itu hari. Ingat saudara? Bila dihitung jumlah pengundi banyak ini, maka yang turun 30% tak turun. Kerana itu termasuk di kalangan mereka yang undinya secara otomatis, yang mahu merasakan, mahu untuk mengundi. Sebab mereka sebagai orang baru, itu anak muda 18 tahun. Jumlah mereka tak ramai. Sekitar 1.2 juta keseluruhan, termasuk Sabah dan Sarawak. Dia bukan saja berlaku Semenanjung dalam keadaan begini, saudara. Sebab itu saya merasakan jumlah pengundi itu tidak boleh dianggap sebagai data yang jelas, melainkan usai pilihan raya ke-15 baru kita boleh katakan ini data sebenarnya. Jadi kita kena berbalik kepada data terdahulu. Waktu pilihan raya yang lalu, berapa kita dapat, berapa kita kalah di kawasan yang sama-sama, yang 32 kawasan itu, berapa penambahannya. Tambahkan lagi 20% ataupun 15%. Berapa pula yang akan keluar mengundi? Barulah kita boleh dapat. Jadi dapatan saya, perkiraan saya dengan datanya begitu, serta bicara saya, perbualan saya dengan warga akar umbi, bukan warga UMNO. Saya bila dalam keadaan nak kira data-data pengundian, pengaruh UMNO dan sebagainya, dalam pilihan raya saya ketepikan dulu. UMNO tu memanglah tentu dia akan mengundi. Tapi jangan lupa saya, yang akan mengundi 28 juta. Ahli UMNO 3.7 juta. 25 juta lagi itu. Sebab itu kalau kawasannya, contoh, saudara, contoh kawasan di Setiawangsa, saya akan berbicara, tanya dengan teman-teman dari kalangan keturunan bukan Melayu. Sebab di situ kita kehilangan banyak sokongan. Tapi apabila saya dapatan saya, mereka mengatakan mereka dah nak balik dengan UMNO, sokong Barisan Nasional, saudara. Dan sebab itu saya mendengar bahawa besar kemungkinan Nek Nazmi dia akan bertanding meninggalkan kawasan tersebut, sebab dia pun dah dapat menjangkakan bahawa dirinya, popularitinya tidak ada di situ lagi. Jadi sebelum dia kalah, dia pergi bertanding di kawasan di luar, mungkin di Kelantan, Terengganu ataupun di Pahang. Itu gambaran yang saya dapat. Ada orang mengatakan pada saya bahawa mereka tidak lagi bersetuju kalau saya katakan bahawa kursi Parlimen Temerloh tu boleh dimenangi oleh UMNO Barisan Nasional. Saya katakan dulu sebab rakyat confused, sebab bertandingnya dua. Tapi kali ini Datuk Syakar Syamsuddin kena jelas nak bertanding Parlimen ataupun Dewan Negeri. Kalau nak bertanding di Lancang, buat kerja di Lancang. Kalau nak bertanding di Parlimen Temerloh, buat kerja keseluruhan kawasan Temerloh. Tak boleh bertanding dua, macam mana yang dialami oleh Dr. Zamri tu hari di Lumut. Dia bertanding di Lumut, dia bertanding di Pangkor juga.
So sekarang ni rakyat nak tengok satu. Di samping itu, kita kena lihat wajah-wajah baru. Sebab itu saya, betul lah Datuk Syakar dia buat kenyataan, dia kata tak ada keperluan lah parti-parti politik macam kita ni, macam UMNO ni, untuk bekerjasama dengan parti yang rapuh. Memang jelas. Itu memang jelas tak ada keperluan. Hari ini, saya minta maaf pada teman-teman warga PAS. Kesal daripada kehancuran muafakat nasional, warga PAS di peringkat akar umbi, mereka merasakan kecewa. Mereka kecewa melihat bagaimana santunan muafakat warga bangsa Melayu Islam ini tidak dapat berterusan apabila berlaku gerhana di tengah hari. Keadaan inilah membuatkan mereka patah semangat. Dalam keadaan mereka patah semangat, besar kemungkinan mereka tidak turun mengundi. Ataupun kerana marah sangat, maka dia akan mengundi pada UMNO Barisan Nasional. Itu pilihan yang mereka ada. Tapi sistem kewalakan dalam PAS sudah hancur. Sebagaimana dinyatakan oleh Datuk Khairuddin Katiri. Dia mengatakan bahawa sukar untuk PAS kembali mendapat jumlah kursi sejumlah 18 kursi itu. Besar kemungkinan Kelantan Terengganu pun mengelonsor. Itu gambaran yang saya dapat, saudara. Saudara bini Juwita Putih, dia Zafrul jadi Menteri Kewangan menyusahkan orang aja. Jadi OPR ni, dia sebenarnya OPR ni bukan kehendak dia pun, dah terpaksa. Amerika pun naik sampai 9%. Sebab itu saya katakan memilih Tengku Zafrul sebagai ikon untuk bertanding di Selangor juga satu benda yang bagi saya satu kesilapan oleh Nur Omar. Ini keadaan sebab di Selangor memang dia ada dah ready anak-anak muda macam Syam Jalil, saudara, yang boleh diketengahkan. Tapi kalau mereka dipancung lebih awal, nak buat macam mana? Begitu juga dengan ketua pembangkang, ahli Dewan Undangan Negeri dalam satu kawasan tak silap saya, dalam Sungai Besar ke Tanjung Karang. Dia seorang peguam. Jadi orang macam ini perlu ditonjolkan, tapi nak import dari luar. Sekarang ni UMNO tidak boleh, saudara. Sukar. Okey, saudara, ini gambaran yang perlu saya jelaskan. Saya hari ini agak perlu menjelaskan lagi sebab saya nampak perkara ini berterusan. Masih lagi menjadi ding-dong sebelum saya nak santun apa anda cakap nanti. Ya, saudara. Sebab ada orang mengatakan, malam tadi adalah saya tanya berapa banyak dedak saya dapat. Geram juga saya. Saya menjelaskan apa yang tersiar dan saya cuba untuk mentafsir mengikut pandangan saya. Hari ini saya nampak Datuk Seri Najib nampak berang. Datuk Seri Najib dia pun menjawab berhubung dengan isu kapal tempur milik TLDM yang tak siap-siap sekarang. Saudara, dalam keadaan begitu semalam saya dah jelaskan, tapi masih orang tak faham. Masih lagi orang masih tidak mau menerima hakikat. Ya, bila orang bertanya kenapa kapal tak ada? Ya, tak ada kerana projek itu dihentikan zaman Pakatan Harapan. Kita tidak menyalahkan mereka, tapi Mak Sabu Cintong dia kena faham lah, waktu tu dia Timbalan Menteri Pertahanan. Dia yang menangguhkan, tiba-tiba dia tanya mana kapal itu. Satu soalan yang sebengong-bengongnya. Saya cakap terus terang, kerana projek itu diteruskan, tetapi bila datang Pakatan Harapan dihentikan. Kemudian nak teruskan balik, dah datang pandemik. Sepatutnya tak boleh timbul soalan itu. Saya kena jelas, kita cukup mudah. Projek ini surat tawaran, benar. Saya tidak nafikan, benar. Tawaran itu berlaku waktu Datuk Seri Zahid jadi Menteri Pertahanan pada tahun 2011. Tetapi majlis menandatangani kontrak. Tawar dulu. Lepas tu adalah majlisnya menandatangani kontrak pada tahun 2014. 3 tahun kemudian. Ini berlaku era Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Datuk Seri Syamuddin. Kemudian pada tahun 2017, saudara, waktu itu Syamuddin lah jadi Menteri Pertahanannya. Projek telah pun siap 44%. Malam tadi saya dengar Datuk Lokman Adam menjelaskan begitu jelas macam mana caranya, sebab beliau pernah duduk di Kementerian Kewangan. Dia tahu macam mana cara kontrak dengan Mindef. Ini kontrak ini bukan buat rumah, ini buat kapal. Bayaran-bayaran perlu selesaikan dulu dan sebagainya. Kemudian pada tahun 2018 projek dibekukan.
Itu kena faham. Bila projek dibekukan, mana nak ada kapalnya? Saya hairan bila saya Sadik sekejap lagi saya nak baca. Saya gelak Cara Datuk Seri Najib jawab ni memang lentang pukang lah Syed Saddiq ni. Kau lebih baik kau jaga kau punya masalah kau dengan mahkamah, perbicaraan kamu nak campur-campur tangan. Kau pun tak faham. Kemudian pada 2019 baru dimulakan balik. 2018 beku. Baru ambil alih Kerajaan Pakatan Harapan. Tapi 2019 barulah bermula. Itulah waktunya kita dapat lihat dalam gambar tu. Majlis, pelancaran, cintong pun ada. Tapi bila dia bertanya mana kapal itu, saya pun hairan lah. Kau sendiri hadir majlis pelancaran, waktu yang sama kau bertanya. Ini bengong sebengong-bengongnya. Kemudian tahun 2020 datang COVID. Lumpuh semua. Bukan saja projek untuk kapal, projek rumah, projek jual kedai Makcik Limah pun terhenti sebab COVID-19. Tahun 2022 mengikut pengumuman Datuk Seri Syamudin baru bermula balik. Memanglah tak siap lagi, tapi kerangka. Jadi 2018 sampai 2022 projek tu kena tunggu dulu. Tiba-tiba ada laporan daripada PSC. Memanglah yang dilaksanakan mestilah ada laporannya, perlu dibawa. Sebab saya katakan banyak orang tak faham, setiap sen wang negara yang dibelanjakan mesti mendapat kelulusan parlimen. Sebab itu ada PSC-nya. Dan sekarang ni saya dapat ini dapatan saya bahawa SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, juga telah pun menahan 2 orang. Itu pegawai syarikat. Beliau merupakan bekas tentera yang terlibat dalam pengurusan projek tersebut. So biarlah SPRM selesaikan. Dan syarikat ini bukannya syarikat individu. Ia adalah syarikat milik Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Keluar pukit kanan, masuk pukit kiri. Syarikat GSC kerajaan. Kalaulah berhasil, kalaulah projek itu membawa keuntungan, maka yang akan untunglah Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Jadi bila mereka menuduh bahawa duit ini, duit prajurit, disonglap 6 bilion, saya kata apa bengongnya diorang ni. Sebab itu ini saya tengok memang marah nampaknya Najib. Tak pernah dia guna perkataan begini. Tapi saya rasa dia dah geram lah, dia dah bosan dengan Syed Saddiq ni. Dia kata sebelum buat tomahan, pakai otak dululah, dia kata. Sebab dia nak menjawab tentang isu yang dilontarkan oleh Syed Saddiq, nak campur tangan. Budak kecil pun nak bercakap, kamu tak faham, janganlah masuk. Konon-konon nak tunjuk bahawa dia ni pejuang rakyat. TikTok propaganda Syed Saddiq, dia mengulas mengenai isu kapal TRDM LCS. Macam-macam tomahan yang tidak cerdik diutarakan oleh bekas menteri itu, yang sedang menghadapi keadaan menyelewengkan duit Parti Bersatu. Diri sendiri pun kamu masih lagi bergelumang dengan persoalan. Saya tak tuduh kamu bersalah. Masih lagi ada persepsi bergelumang, kamu perlu membersihkan diri kamu di mahkamah. Jangan campur. Dia propaganda ni, saya tengok, saya nak baca, agak menarik saudara. Propaganda Syed Saddiq, dia kata kenapa bukan open tender, jadi utamakan kroni. Itu dia tuduh mula-mula. Kenapa syarikat yang membekalkan ini kapal ini tidak dilakukan secara open tender, tapi diutamakan syarikat kroni. Datuk Najib jawab mudah saja. Sekarang saya jawab. Jadi saya jawab TikTok propaganda Syed Saddiq. Saya akan jawab melalui beberapa post di FB sebab saya tak mau naik bot kecil untuk buat video. Dia menyindir lah tu. Dia tanya adik ni, syarikat Boston milik LTAT ialah kroni siapa? Lembaga Tabung Angkatan Tentera tu kroni siapa? Adakah kroni itu kroni Najib? Ataupun kroni siapa? LTAT adalah milik Kementerian Pertahanan, Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Jadi semasa kamu nak buat tuduhan ni, pakai otak lah. Kalau syarikat itu dapat kontrak itu syarikat ABC, direkturnya, pengarah-urusannya Kamal Amir, bolehlah kamu tuduh kroni. Ataupun nama 1, 2, 3, 4, boleh. Ini Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Bos dia tu mantan, bos yang mentadbir syarikat itu mantan Panglima. Bukan kecil-kecil anak. Panglima Angkatan Tentera. Saya kan. Jadi jika tak pergi
Kalau tak bagi projek, terus ke Boston. Ini jawab Najib. Maka nak beri projek kepada siapa? Nak bagi pada siapa? Atau nak beri pada syarikat asing untuk bina kapal tersebut? Jadi, apakah nak beri pada Byzantine? Atau beri pada syarikat swasta? Macam milik Amin Shah dulu. Yang saya bersama lah, sebagai diberikan oleh Atok di masa dulu bagi projek 6 kapal NCPV ataupun itu OPV. Boston milik Lumuk Dokyat. Saudara, siapa lagi dalam Malaysia miliki Dokyat untuk membina kapal perang? Siapa? Melainkan Naval Dokyat, milik tentera. Kemudian Boston ini telah membina kepakaran, boleh membina kepakaran tempatan untuk membina kapal dan kos-kos yang lain. Jadi jika diberi kontraktor asing untuk sepenuhnya, maka kepakaran tempatan untuk membina kekuatan perang kita tidak dapat dibina. Itu jawapan Tun Najib. Kemudian dia kata lagi, ringgit Malaysia 400 juta tu untuk bayar hutang lama syarikat, bukan untuk bina kapal. Tuduhan Syed Saddiq ni. Marah ialah syarikat Boston milik LTT menggunakan 400 juta daripada 6 bilion diterima bagi projek SCS untuk bayar hutang lama yang bukan untuk keselamatan negara. Lepas tu, hutang 400 juta itu adalah dibayar pada kontraktor bagi projek NGPV. Pembayaran terima daripada kerajaan oleh syarikat BNS tidak digunakan untuk projek LSCS sepenuhnya. Jadi NGPV itu apa? Itu projek New Generation Petrol Vessel. Projek itu dibina adalah untuk membina 6 kapal bagi TLDM. Diberi oleh atuk kamu. Ada Najib marah betul lah. Kepada syarikat PSC Naval Shipyard milik Amin Shah. Betul lah pun. Jadi Boston akan mencatat keuntungan juga dari projek SCS ini. Bukan semua harga projek 9 bilion itu adalah kos projek saja. Jadi apa salahnya kalau Boston dapat? Kemudian saya Saddiq tanya lagi, sanggup rasmikan kapal fake untuk tipu? Dia kata bahawa ada majlis, ada perasmian. Sebab memang ada gambar Permaisuri Sultan Perak melancarkan kapal tersebut. Jadi dia kata sanggup rasmikan kapal fake, kapal palsu untuk tipu. Tun Najib kata ini mana lagi ni? Itu projek seperti biasalah pelancaran kapal ini sebelum dia siap. Dia bukanlah siap baru dilancarkan. Itu penamaan. Jadi guna otak lah. Itu sebenarnya saya nampak ini apa yang Datuk Najib lontarkan tu. Saya ketawa lah. Budak-budak engkau nak main benda macam ini, ikut-ikut konon nak tunjuk bahawa dia lebih sehebat Rafizi. Rafizi ni nanti saya cakap terus terang, bahaya. Beliau sebagai timbalan Presiden Parti Keadilan, kalau kena saman kali ini teruk. Sebab banyak kenyataan-kenyataannya yang tidak menyantuni sebenarnya. Bila dia kata okey, dia kata nak dedah, kita nak tunggu. Saya nak tunggu apa dia nak dedah. Saya juga tahu apa yang berlaku dalam doyat ni, saudara. Jadi kita dah cerita kronologikal tu berlaku. Baca dengar. Datuk Lokman Adam semalam dah bercakap, menjelaskan masih lagi. Malahan saya agak tertarik bila membaca tulisan Saudara Abdul Rahim Helmi Zakaria daripada Kuala Terengganu. Rupanya dia pimpinan UMNO di Terengganu. Dia bila ada je laporan PSC, cepat-cepat dia beli. Inilah saya harapkan warga UMNO contohi Saudara Abdul Rahim Helmi ini. Peka dengan masalah yang dihadapi oleh parti dan bertindak segera. Sebab dia kata, saya dah baca 169 muka surat. Itu tak termasuk dalam lampiran laporan PSC berkenaan skandal kapal SCS. Saya percaya laporan ini boleh jadi asas untuk kerajaan ambil tindakan seperti penubuhan Suruhanjaya di Raja, RCI. Tapi ada beberapa perkara yang penting namun seolah sengaja tidak ditekankan oleh orang politik di kedua-dua pihak. Dan beliau mengatakan sepatutnya ada RCI. Sama ada datang daripada parti Mangkang atau parti kerajaan. Itu kata Saudara Abdul Rahim Helmi Zakaria. Katanya lagi, laporan ini langsung tidak menunjukkan adanya money trail, wang itu ataupun rasuah yang berlaku antara kontraktor dan menteri. Yang dilaporkan sebagai punca kelewatan adalah masalah koordinasi berlaku antara kontraktor, iaitu Boston Naval Shipbuilding, Tentera Laut Diraja Malaysia dan pengeluar OEM di Perancis. Itu boleh dirujuk muka surat 12 katanya.
Ini yang saya katakan sebagai orang UMNO yang nak berpolitik, bila ada isu begitu, isu besar, segera dapatkan laporan itu. Saya ucapkan tahniah kepada saudara Abdul Rahim Helmi Zakaria daripada Terengganu. Jadi dia kata dirumuskan bahawa 15% daripada stok bernilai 1.7 bilion sudah usang, obsolete. Tapi tidak perlu dinyatakan adakah kerana ia berlaku kerana tempahan terlalu awal atau kerana projek disejuk bekukan. Dibekukan projek itu. Ditangguhkan antara 2018 hingga akhir 2021. Hampir 3 tahun. Kalau 3 tahun tangguh, memanglah teknologi boleh obsolete. Saudara, dan stok 1.7 bilion ini hanya sebahagian saja dibayar. Boleh rujuk pada muka surat 109. Jadi saya tak faham kenapa fakta ini tidak ditimbulkan dan hanya dihighlightkan bahawa 1.7 bilion stok telah usang. Seolah-olah nak bagi tahu 1.7 bilion ini dimakan oleh seseorang. Ini gambaran bila kita baca laporan dari PSC. Ada anggota PSC menulis pula dalam Facebook bahawa 6 bilion hangus. Tapi pelan pun tak ada. Jadi dia kata, saya ingat anggota PSC itu sendiri tak baca laporan atau tak ingat apa yang dia baca. Kerana dalam muka surat 58, dalam laporan itu dinyatakan pelan binaan, construction plan memang dah siap dan lulus. Pelan perincian, detail drawing pun dah siap. Cuma pembekal OEM di Perancis belum luluskan. Jadi macam mana boleh kata pelan tak ada? Itu cara menjawab secara fakta. Saudara, ada ahli politik pula tuduh kontraktor BNS ini kroni sebab tidak dikenakan denda lewat. Ahli politik ini mungkin tidak faham pengurusan kontrak. Saudara, LAD hanya akan berlaku liquidated assignated damages. LAD hanya boleh dikenakan jika projek gagal siap melebihi tempoh kontrak dan berlaku disebabkan oleh kelemahan kontraktor. Tapi jika ia lewat kerana arahan ataupun force majeure, contohnya kontraktor berhak kepada tambahan masa, extension of time dan pampasan, loss of damage. Dalam isu kapal SCI ini, ia sepatutnya diserahkan pada April 2019 dan disebabkan kerajaan antara 2018 hingga 2019 melambat dan membekukan projek tersebut, masuklah mahkamah mana pun, akhirnya kontraktor ini akan menang. Dan paling penting, kontraktor itu adalah anak kepada Kementerian Pertahanan, bukan individu. Dan kata saudara Helmi tadi, tidak ada tambahan kos. Jadi saya haraplah agar warga UMNO khususnya baca. Jangan main dengar je tokok tambak yang bukan-bukan. Ini saya harap. Saya dah bagi penjelasan 2 hari, besok saya tak nak cakap lagi dah soal apa ini, lateral combat ship ni, kapal perang. Memang kita negara memerlukan, tetapi saya dengar kawan-kawan saya di kalangan blogger pun mereka tak baca, main dengar cakap hearsay. Kata Rafizi begini, percaya 100%. Rafizi dia bagi tahu dia adalah penghasut utama, penghasut nombor 1. Dia kata kita nak hasut rakyat untuk benci UMNO Barisan Nasional. Itu saja, soal betul tak betul soal lain. Dia mengambil risiko, sama ada nak kena saman dan sebagainya, terpulang. Tetapi kita pula ni sebagai orang, kalau kita sebagai ini bloggers atau penulis dalam Facebook dan sebagainya, kena buat kajian lah. Dan sebagai orang UMNO khususnya, warga UMNO sepatutnya kena turun ke gelanggang, kena cari. Benda tu ada dalam WhatsApp, bukan ada dalam Wikipedia, boleh didapati. Dan nak cari PSC, bukalah, masuklah dalam YouTube ke apa ke, cari. Kalau susah sangat, cari kawan-kawan dekat Kuala Lumpur, boleh dah dapat kat saya laporan PSC. Ini tak boleh dirahsia. Laporan PSC itu memang terdedah untuk rakyat boleh baca, boleh dapat. Tapi usaha tak dapat melalui kita sendiri, mintalah pada wakil rakyat. Kalau kita sebagai warga nak bagi informasi pada teman-teman kita, kena bacalah satu persatu. Jangan main terjah. Oh, ni kata begini. Saya dah tengok kawan saya, sahabat baik saya tak semua sebut nama lah. Sahabat baik saya, dia memberi pencerahan, saya kata lah, ke laut lagi kawan saya ni. Fakta lari habis. Ada seorang lagi tu terus tuduh bahawa ini adalah pengkhianatan terhadap negara. Khianat macam mana? Sekarang ni apabila kapal tersebut dibekukan pembangunannya, pembinaan kapal itu dibekukan, siapa yang khianat?
Dan pembekuan itu berlaku bukan zaman UMNO Barisan Nasional. Jadi saya kata kenapalah kawan-kawan saya begini. Saya inginlah berpesan pada teman-teman, cari fakta. Let's talk with the fact. Saya bukanlah saya nak mengiyakan, nak membenarkan. Tidak. Kalau salah, tetap salah. Dan sekarang ini, perkara itu sedang disiasat oleh SPRM. Biarlah SPRM. Dan paling penting, saudara, kita ada benda-benda yang kita tak boleh dedahkan pada umum. Kerana di dalam kapal itu persiapan kita. Maka kita menyediakan kapal perang. Takkan nak tunjuk pada orang, nak tahu beritahu kekuatan kita. Ini bahaya, saudara. Sepatutnya kita tengok benda tu, baca dia punya chronological of event ataupun macam mana waktu berlaku 1, 2, 3, 4. Kalau benar ada money trail ataupun ada wang yang digunakan, yang mengalir, mungkin duit itu dihantar ke Perancis, daripada Perancis tu hantar pada akaun ini, betul daripada akaun ini masuk akaun ini, bolehlah juga kita katakan bahawa ada berlakunya rasuah. Sekarang ni macam mana nak kata rasuah? Syarikat milik Lembaga Angkatan Tentera, LTAT. Pemberi kontrak adalah Kementerian Pertahanan. Takkanlah Lembaga Angkatan Tentera bagi rasuah kepada Kementerian Pertahanan. Saya gau kepala lah. Yang ini saya tak boleh bring. Kalau orang kata poket kanan masuk poket kiri, ini rasuah, I cannot bring. Saudara, ini. Jadi sebab itu saya harap teman-teman, sebelum kita nak mengeluarkan kenyataan, sebelum kita nak percaya dengan sesuatu, bagi pembangkang dia tak peduli, dia lontar je. Supaya matlamat yang lain tak ada. Supaya UMNO ni sibuk nak menjawab. Jadi mereka membuat kekuatan. Ini yang saya katakan dari awal tadi. Sepatutnya Yang Mohd Perdana Menteri segerakan. Lagi lama kita tangguh pilihan raya ini, lagi banyak perkara yang mereka akan congkir. Kadang-kadang tak betul pun, tapi sengaja lontarkan untuk menjadikan isu politik. Percayalah cakap saya, saudara, LCS ini akan habis dan mungkin ada ramai orang yang akan kena saman kerana mereka melontarkan kenyataan-kenyataan yang bukan berfakta. Tuduh sana, tuduh sini, orang ini akan kena saman. Kalau ini berlaku, saya tak tahulah. Saya cuma melihat apa dari segi fakta, dari segi chronological of event, tahun berapa dapat, berapa nilai kontrak. Itu saja. Siapa yang dapat, company itu, apakah company orang perseorangan. Tapi bila saya nampak Lembaga Tabung Angkatan Tentera, Bowstadt ships building ni, BSC, ini syarikat milik Mindef. Bukanlah 100% milik kerajaan, saudara, milik Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Kerana dalam Lembaga Tabung Angkatan Tentera itu adanya dipimpin oleh bekas-bekas jeneral, panglima-panglima. Dan syarikat ini juga dipimpin oleh bekas Panglima Tentera Laut. Tapi kalau ada pula wang itu daripada BSC ini dimasukkan dalam orang ni punya akaun, itu bolehlah ikut. Itu yang kata mesti ada money trail. Tapi laporan daripada PSC tidak ada. Kelewatan itu berlaku begini. Harga itu saja, tak ada. Wang itu ke mana? Memang dah bayar pada BSC. Jadi BSC kena menjawab. Apakah adanya wang itu disalurkan pada individu? Itu yang perlu menjadi persoalan. Kita jumpa lagi malam esok. Kita bincang lagi soal lain. Letih nak bercakap soal kapal ni, saudara. Kita jumpa semula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.